A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Hasyr. Kita sampai ayat yang ke-16. Sebelum kita sambung, cuba kita lihat pengajaran daripada ayat yang lepas dan apa kaitannya dengan ayat hari ini. Ayat yang lepas Allah menceritakan tentang bagaimana Yahudi, khususnya Bani Nadir, yang berpakat dengan orang munafik. Tapi akhirnya Bani Nadir yang kafir itu ditipu oleh munafik, orang munafik yang juga kafir. Yang Allah nak bagi tahu ialah orang kafir ada link dengan orang munafik yang berada dalam barisan saf orang Islam. Jadi antara pengajarannya adalah kita jangan hanya risau dan takut kepada orang kafir sahaja, tapi sepatutnya kita lebih risau kepada musuh yang berada dalam barisan orang Islam, yang rupa mereka seperti orang Islam, solatnya, puasanya, tapi hati mereka seperti orang kafir yang di luar sana. Bahkan mereka lebih licik dan lebih membahayakan Islam, sebab rupa mereka boleh mengelirukan umat Islam. Mereka bercakap Quran dan hadis, amalan mereka sama dengan amalan orang Islam yang lain, tapi sebenarnya itu semua adalah sebagai topeng untuk menutup kejahatan mereka, perancangan mereka yang nak merosakkan Islam daripada dalam. Kemudian Allah buat perumpamaan, mereka ni sebenar penakut. Mereka sebenar, Yahudi ke munafik ke, semuanya penakut. Bahkan mereka lebih takut pada orang Islam daripada takut kepada Allah. Itulah sifat munafik. Orang beriman hanya takut pada Allah, dan bila mereka takut hanya kepada Allah, mereka tak akan takut lagi selain pada Allah. Dan bila seseorang bila seseorang takut selain pada Allah, maka dia automatik dia tak akan takut kepada Allah. Dia akan takut kepada berbagai-bagai, sama ada orang ke, benda ke, dan sebagainya. Kemudian Allah beritahu sifat penakut orang munafik dan juga orang Yahudi ni ialah khususnya bila berdepan dengan orang beriman, gambarannya ataupun contohnya ialah mereka tak akan berperang dengan orang beriman secara berdepan, walaupun mereka berkumpulan, walaupun mereka nampak berpakat. Tapi mereka akan berperang dengan orang beriman sama ada di kubu mereka, di negeri mereka, di kampung mereka, ataupun di sebalik tembok-tembok, sebab mereka begitu takut kepada kematian. Berbeza dengan orang beriman. Orang beriman bila berperang, mereka nak mati. Tapi orang kafir ataupun orang munafik, bila mereka berperang, mereka nak teruskan kehidupan. Kemudian Allah bagi tahu perumpamaan orang munafik dengan Bani Nadir, dengan Yahudi ni, seperti perumpamaan syaitan dengan manusia. Ayat 16 Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamathali syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Perumpamaan orang munafik dengan Bani Nadir sama seperti perumpamaan syaitan. Syaitan tu seumpama orang munafik, dan manusia tu seumpama Bani Nadir. Apa kata syaitan kepada manusia? Kufurlah kamu. Falamma kafara, maka tatkala manusia dah betul-betul kufur disebab tertipu dengan godaan syaitan,
Ketika itu syaitan berlepas diri. Syaitan berkata, qala inni bari'um minka. Aku sebenar tak masuk campur pasal kekufuran kamu. Kamu yang kufur, kamu yang tangguh sendiri. Bahkan inni akhafullah rabbal alamin. Syaitan berpura-pura, dia berkata, aku sebenarnya takut kepada Allah Rabbul Alamin. Begitulah orang munafik berjanji dengan Bani Nadir untuk menolong. Tiba-tiba bila Bani Nadir dikepung oleh Nabi dan para sahabat, mereka orang munafik berlepas diri. Jadi ayat 16 ni bukan khusus kepada orang munafik dan Bani Nadir, tapi sebenarnya umum. Pengajarannya umum. Begitulah syaitan akan menghasut setiap manusia tanpa terkecuali, di zaman Nabi ke, bangsa Arab ke, bangsa Melayu ke, di zaman kita ke, sampai kiamat. Inilah kerja syaitan, menghasutkan manusia supaya kufur kepada Allah. Bila manusia dah kufur, syaitan akan berlepas diri. Jadi ayat hari ini, yarhamkallah, ayat hari ini Allah nak menjelaskan tentang apa kesan, apa akibat daripada kerjasama syaitan dengan manusia. Yang menyuruh kufur, syaitan. Yang mendengar hasutan, manusia. Jadi syaitan pun kufur, kemudian dia suruh manusia kufur. Dua-dua akhirnya kufur. Jadi akibatnya apa? Kesudahannya apa dia? Jawapannya ialah ayat hari ini, insyaAllah. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakana, maka kana adalah aqibatahuma. Aqibatahuma ni dah jadi bahasa Melayu, akibat. Cuma dalam bahasa Arab qaf, aqibah, aqibah. Tapi bila dimelayukan, qaf bertukar menjadi kaf, akibat. Inilah akibat kamu lalai. Ya. Jadi dalam bahasa Melayu, akibat apa makna dia? Kesan kan? Kesan ataupun kesudahan. Jadi bahasa Arab pun sama, maka adalah kesudahannya, ataupun tak payah terjemah lah, akibatnya. Akibat apa ni? Huma, kedua-duanya. Kedua-duanya siapa ni? Syaitan dengan manusia. Yang menyeru kufur, syaitan. Yang menyahut, manusia. Jadi Allah kata kedua-dua tu annahuma, sesungguhnya kedua-duanya finnar, dalam neraka. Jadi kesudahannya syaitan pun ke dalam neraka, manusia yang kufur pun ke dalam neraka. Itulah sebenar tujuan syaitan menghasut manusia. Manusia nak kaya, nak senang, tak ada masalah, syaitan tak kacau. Tapi yang syaitan nak kacau bila manusia nak beriman dan nak ke syurga. Syaitan akan halang semampu yang mungkin. Dan khalidina, bukan setakat syaitan berjaya menghasut manusia masuk neraka, tetapi khalidina, mereka kekal dalamnya. Wazalika, dan demikian itulah jaza. Jaza apa dia? Balasan az-zalimin, orang-orang yang zalim. Kenapa Allah sebut di hujung ni? Allah kata syaitan dengan manusia, yang dua-dua kufur, satu masuk neraka, yang kedua kekal. Kemudian Allah sudahkan dengan itulah balasan orang yang zalim. Apa faedah daripada hujung ayat ni? Balasan orang yang zalim. Apa tujuan? Dua apa? Dua-dua masuk api neraka ke salah satu? Tak, dua-dua. Annahuma, sesungguhnya kedua-duanya dalam neraka. Apa? Peringatan apa? Tapi kenapa apa perlu sebut balasan orang yang zalim? Kalau mana rahmat Allah? Kenapa rahmat Allah? Kan dua-dua dimasuk dalam neraka. Kalau logiknya Allah rahmat pada mereka, Allah tak masukkan.
Ataupun masuk tapi tak kekal. Itu pilihannya sendiri. Apa dia? Pilihan? Pilihan orang yang zalim. Allah nak bagi tahu Allah tak zalim. Kalau tak ada ayat ni, jazaa'uz zalimin, mungkin orang terfikir, ya Allah, Allah zalimnya. Kufur pun masuk neraka dan kekal. Maka Allah beritahu, semua tu puncanya apa dah? Sebab mereka zalim. Jadi balasan kepada orang zalim, Allah tu adil. Allah tu adil. Okey, apa kezaliman mereka ni? Apa kezaliman mereka sehingga masuk neraka dan kekal? Apa kezaliman yang menyebabkan satu masuk neraka, yang kedua kekal? Syirik. Tapi kenapa Allah tak sebut syirik? Allah tak kata jazaa'u al-musyrikin ataupun jazaa'u al-kafirin. Kita tahulah kan, syirik yang paling kezaliman yang paling besar ialah syirik. Kita tahu. Tapi kenapa bagi orang tak tahu dia fikir apa ni? Okey, apa makna zalim? Apa makna zalim? Meletak sesuatu. Dia kalau orang letak apa ni, letak kopiah kat kaki kan, kita kata apa pada orang tu? Tak betul kan? Ataupun dia ambil TV rumah dia pecahkan. Zalim tak? Zalim. Kita kata orang ni tak waras kan? Ataupun dia ambil anak dia baling keluar. Kan? Zalim. Tapi zalim yang paling besar apa dia? Kenapa? Sebab meletakkan Allah bukan pada tempat yang sepatutnya. Itulah kezaliman yang paling besar. Sebab apa? Sebab Allah cipta kamu. Allah bagi rezeki pada kamu. Allah bagi nikmat macam-macam 24 jam. Tiba-tiba kamu sembah berhala. Ini kezaliman yang paling besar. Dan kezaliman ini sesuai dengan balasan neraka dan kekal. Jadi kalau kita tadabbur, kita rasa Allah tu adil. Sebab itulah orang yang masuk neraka ni, bila masuk neraka, dia apa perasaan dia? Adakah dia rasa Tuhan ni zalim, tak patut masukkannya ke dalam neraka, ataupun apa perasaannya? Dia menyesal sebab apa? Apa yang dia salahkan pada dirinya sendiri? Ada dia sebut dalam Quran, bila dia masuk neraka dia menyesal sebab dia tak guna satu benda ni. Dia tak guna satu benda apa dia? Akal. Dia kata apa? Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabi as-sa'ir. Ini kata penghuni neraka, dia tak marah pada Allah sebab dia tahu Allah tu sangat adil. Allah dah janji di dunia tapi dia tak dengar. Kenapa dia tak dengar ataupun dia tak nampak? Sebab lau kunna nasma'u, kalau dulu masa kat dunia kami dengar ataupun kami berfikir. Kalau kami fikir sikit je, mana logik ni aku buat patung kesembahkan? Mana logik aku ikut manusia yang sama-sama dicipta? Kalau dia guna akal sikit je, dia kata apa? Kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Jadi penyelamat utama manusia daripada neraka apa dia? Akal. Sebab tu Allah puji ulul albab kan? Yang guna akal tu insya-Allah selamat. Okey. Jadi sekarang kita tahu kan apa tujuan syaitan menghasut manusia. Apa dia? Supaya meramaikan ahli kelab neraka. Cuba buka surah Fatir ayat 5 dan 6. Apa yang menipu manusia ni? Sehingga manusia tak boleh berfikir. Tak sempat berfikir. Tak sempat nak tadabbur Al-Quran. Dia kalau tak tadabbur Al-Quran, confirm dia tak akan berfikir. Apa sebab? Allah kata apa? Ya ayuhan nas, surah Fatir ayat 5 dan 6. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqq. Kemudian fala wala taghurrannakum
hayatu ad-dunya. Wala yaghurrannakum billah al-gharur kan? Hah? Gharur. Okey. Cuba terjemah. Ya ayuhan nas. Wahai manusia, inna wa'dallah, sesungguhnya janji Allah tu adalah benar. Kalau beriman dapat pahala, dapat syurga, janji Allah benar, tak pernah berubah dan Allah tak pernah mungkir janji. Maka Allah pesan, bila janji Allah tu benar, banyak halangannya. Allah kata apa? Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kehidupan dunia menipu kamu daripada apa? Daripada janji Allah ni. Kan? Jadi ramai yang macam tak percaya ataupun terlupa janji Allah sebab apa? Kehidupan dunia. Nak kejar dunia, rasa tak cukup, nak seronok dengan dunia, akhirnya yang Allah nak bagi lagi seronok, lagi kekal, dia terlupa. Ini faktor pertama yang menjadikan manusia tertipu. Kehidupan dunia kan? Yang kedua, wala yaghurrannakum, dan yang menipu manusia yang kedua pada. Dan janganlah kamu ditipu oleh al-gharur. Al-gharur. Apa makna al-gharur? Penipu besar. Gharur ialah penipu besar. Kalau gharra yaghurru, menipu. Kalau al-gharur, penipu. Syaitan. Allah tak sebut syaitan, Allah sebut al-gharur, penipu. Supaya kita faham. Kadang-kadang kita ingat syaitan ni biasa-biasa. Tak, Allah nak beritahu, tugas utama syaitan pada menipu. 24 jam. Tak ada satu pun syaitan akan ajak kita buat benda yang baik. Okey. Jadi dua benda yang menipu manusia. Satu, kehidupan dunia kan? Betul? Kadang-kadang orang tak sempat nak baca Quran sebab apa? Benda simple je. Satu hari. Sebab apa? Kalau perempuan siram pokok kan? Jaga kucing. Kalau lelaki pula? Biasa kan terlepas satu hari tak baca Quran. Sebabnya apa? Make up kereta, basuh kereta kan? Sembah dengan kawan kan, 2-3 jam. Mancing kan, cycling kan, main golf. Dah tua-tua pun kadang-kadang angkat je dia jaga buah. Main kaya. Tu kehidupan dunia lah. Kadang-kadang kehidupan dunia apa dia? Makan. Kadang-kadang orang sanggup kerana makan sedap, dia sanggup pergi naik kereta 1 jam walaupun bayar mahal. Kerana makan je. Macam kita pergi Terengganu. Nak makan sotong celup tepung je, tapi masa pergi balik 1 jam lebih. Ya Allah. Kalau cuba bayangkan 1 jam lebih ni kita baca Quran, agak-agak berapa banyak pahala. Tapi nafsu. Kalaulah kerana nak pergi belajar agama macam tu kan, 2 jam. Sahabat-sahabat ni nak pergi belajar agama, kadang-kadang 1 hadis je 1 bulan. Nak dapat 1 hadis 1 bulan. Okey. Kemudian Allah bagi terlepas ni. Cuba tengok. Allah nak huraikan siapa al-gharur ni. Siapa al-gharur dan apa tugas dia. Ayat seterusnya. Cuba tengok. Ni Allah nak huraikan. Kalau kamu nak tahu penipu besar ialah inna syaitan, kan ayat yang ke-6. Inna syaitan lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Kemudian innama yad'u hizbahu yakunu min ashabi as-sa'ir. Okey, cuba terjemah.
Siapa al-gharur? Allah huraikan, inna syaitan, sesungguhnya dia adalah syaitan. Siapa syaitan pula? Lakum, syaitan tu bagi kamu adalah aduwun, bagi kamu adalah musuh. Dia bahasa Arab macam ni, kalau syaitan lakum aduwun. Satu lagi ayat, asy-syaitan aduwun lakum. Cuba tengok beza bahasa Arab. Kita belajar bahasa Arab sikit. Sebab nak tadabbur Al-Quran dia kena, salah satunya kena mahir bahasa Arab. Okey. Ayat ni asy-syaitan aduwwul lakum. Cuba terjemah. Syaitan musuh bagi kamu. Ayat yang kedua, syaitan lakum aduwwun. Syaitan bagi kamu adalah musuh. Kan? Makna dia macam lebih kurang sama je. Tapi sebenarnya berbeza. Yang mana satu ayat Quran? Yang mana satu? Yang pertama ke kedua? Kedua kan? Ada lakum di awal kan? Apa beza? Dia sebut lakum dulu baru aduwun. Apa beza? Apa dia? Confirm syaitan tu memang. Yang ni tak confirm. Tak buat penegasan tu ni. Kalau saya kata kita nasihat pada anak kita kan, wahai anakku, Muhammad bagi kamu adalah musuh, ataupun Muhammad musuh bagi kamu. Mungkin bahasa Melayu tak ada beza kan? Bahasa Arab beza. Bahasa Arab bila sebut aduwwun lakum, syaitan musuh bagi kamu, maka dia tak akan jadi musuh selama-lamanya. Kalau sebut aduwwun lakum kemudian dia musuh bagi kamu, makna mungkin dalam masa tertentu dia musuh, lepas tu dia jadi kawan. Tapi Allah nak beritahu syaitan bukan macam tu. Syaitan ialah memang dia cipta khas untuk kamu hanya sebagai musuh. Dia tak akan berubah. Macam kita pernah tak bermusuh dengan manusia? Ada tak orang bermusuh dengan manusia daripada mula lahir sampai mati? Tak ada. Kadang-kadang musuh seminggu, lepas tu kawan baik kan? Bila pilihan raya, jadi kawan baik kan? Jadi ayat ni bahaya ni. Apa dia ni? Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Lakum aduwun. Kalau dia tugas dia satu saja dan tugas dia untuk kamu sahaja, iaitu hanya sebagai musuh, kamu kena buat apa? Oh, kamu kena berhati 24 jam. Jangan leka walaupun satu saat. Sebab kerja dia memang musuh. Cuba kita tengok macam perompak ataupun peragut kan. Kadang-kadang dia bukan merompak 24 jam, betul tak? Peragut pun dia tengok orang juga, tengok masa juga kan. Tapi syaitan ni dia tengok orang ke, tengok tempat ke apa, dia sapu semua. Sapu semua. Ni ustaz ni tak boleh main tak? Lagi ustaz lagi dia kacau. Okey. Jadi Allah kata syaitan tu bagi kamu musuh. Maka fattakhizuhu aduwa. Ya Allah, sayangnya Allah pada kita. Allah kata syaitan tu aku jadikan untuk kamu khas, iaitu musuh. Maka attakhizu apa dia? Jadikan dia musuh. Kenapa Allah pesan jadikan dia musuh? Sebab dia musuh. Sebab apa? Sebab ramai tak manusia jadikan syaitan kawan? Ramai tak? Ramai. Sebab tu Allah pesan, kenapa ramai sangat jadikan syaitan kawan? Jadikan dia musuh. Dia memang musuh. Mana mungkin kamu jadikan musuh sebagai sahabat kamu? Tak mungkin kamu akan jadi baik kalau musuh jadi sahabat. Okey, kita pernah tak jadikan syaitan sebagai kawan? Pernah? Bila tu? Bila lara. Dalam berapa jam satu hari syaitan jadi kawan kita? Lama? Oh, sekarang tak ada? Ada sikit-sikit. Dah kurang dah. Oh, jadi mana sampai hari ni masih berkawan dengan musuh lah? Bukan berkawan
Macam mana syaitan yang musuh akan jadi kawan kita? Bila tu? Kadang-kadang tanpa kita sedar. Bila kita meninggalkan Al-Quran. Bila kita tinggal Al-Quran, bila kita tidak berzikir kepada Allah, bila kita hidup kita dipandu oleh nafsu, automatik syaitan jadi kawan. Surah apa ni Allah kata? Apa dia? Waman ya'shu. Waman ya'shu, surah Az-Zukhruf. An zikri Ar-Rahman. Waman ya'shu an zikri Ar-Rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Surah Az-Zukhruf. Tak ingat ayat 37 ke berapa? Cuba terjemah. Waman ya'shu. Siapa yang? Ya'shu ni berpaling. An zikrir Rahman. Daripada mengingati Allah. Allah tak sebut Allah, Allah sebut Ar-Rahman. Itu pun ada maksud tu. Apa yang Allah nak beritahu? Zikrul Rahman, bukan zikrullah. Zikir di sini makna sama ada kita berzikir ataupun lebih umum ialah kita mentaati Allah. Siapa yang berpaling daripada mentaati Ar-Rahman. Jadi kita nak faham kenapa Allah guna perkataan Ar-Rahman. Macam saya buat ayat macam ni. Siapa tak dengar cakap saya yang pemurah, jaga. Kenapa bila sebut siapa yang tak dengar cakap saya pemurah? Kenapa saya sebut saya yang pemurah? Saya nak begitu makna kalau kamu tak dengar cakap saya pemurah, kamu dengar orang yang jahat. Dan bila kamu tinggal orang pemurah dan kamu dengar orang yang jahat, kamu memang otak dah sewil. Boleh? Jadi Allah kata antara Ar-Rahman dengan syaitan, kamu dengar, mana otak kamu dah tak betul lah. Macam mana kamu boleh tinggal Ar-Rahman? Dia cipta kamu, dia bagi rezeki, dia bagi sihat, dia bagi macam-macam. Tiba-tiba kamu dengar cakap orang yang bukan Ar-Rahman. Allah nak tempelak. Kemudian, bila dia lupa pada Allah, buka aurat ke, tak solat ke, apa Allah buat pada orang ni? Nuqayyid. Kami akan ikat. Kami akan ikat ataupun kami akan hantar untuknya ni yang lupa pada Ar-Rahman, syaitan. Seekor syaitan dan syaitan yang asalnya apa tadi? Aduhun. Akhirnya jadi apa? Fahuwa lahu qarin. Akhirnya syaitan yang musuh menjadi qarin kepada dia. Qarin apa makna? Kawan. Kawan karib. Bahaya tak kalau kita perompak yang paling jahat tiba-tiba jadi kawan baik kita? Agak-agak kita jadi apa? Kalau tak jadi anak perompak pun cucu perompak. Jadi bila kita akan menjadi syaitan sebagai kawan baik? Bila kita lupa pada Allah. Sebab itulah sifat orang beriman, yazkurunallah qiyaman wa qu'udan. Sifat orang beriman sentiasa berzikir pada Allah. Bila terlupa pada Allah, syaitan akan masuk. Sama juga Nabi katakan, bila masuk rumah tak baca doa kan? Apa berlaku? Lupa pada Allah kan? Lupa apa? Baca doa je. Syaitan akan panggil semua kawan-kawan dia masuk dalam rumah kita. Lepas tu bila makan tak baca bismillah pula. Apa berlaku? Syaitan pula makan sama-sama dengan kita. Jadi kita duduk pagar rumah. Syaitan tak nak bagi syaitan masuk. Rupa-rupa syaitan memang duduk dalam rumah kita dah. Tak keluar-keluar pun. Jadi rupa-rupa kita kepung syaitan dalam rumah kita kan. Bahaya. Okey. Kita balik pada ayat ni. Syaitan musuh, maka jadikan dia musuh, jangan jadi qarin. Jadikan dia musuh, jangan jadi qarin. Caranya jangan lupa pada Allah. Okey, innama sesungguhnya syaitan tu, okey, tugas syaitan musuh kan? Fungsi dia apa dia? Fungsi dia apa dia? Apa target syaitan dalam pemusuhannya dengan manusia? Iaitu innama yad'u, dia sentiasa mengajak hizbahu, partinya. Hizbu parti kan? Parti apa ni?
Hizbut parti ya. Parti apa? PN ke, BN ke, PS? Parti syaitan. Jadi parti syaitan ada nama tak? Parti syaitan tak ada nama. Kita jangan nak sibuk pasal nama parti lah. Syaitan hebat pun dan ramai anggota dia. Ahli parti yang paling ramai, ahli parti syaitan. Tapi parti dia tak ada nama. Dan tak berdaftar dengan RUS. Apa target syaitan? Liyakunu. Supaya seramai mungkin manusia menjadi ashabis sa'ir. Nak meramaikan ahli dia kat dunia dan akhirnya meramaikan penghuni neraka sa'ir. Okey. Boleh ke? Semoga kita ambil peringatan. Jangan lupa pada Allah. Walaupun satu saat. Selalulah baca doa, zikir pagi kan? Zikir pagi dan petang. Nabi pesan apa? Apa doa tu? Ya Allah, aku mohon pertolongan kepada Engkau. Dengan rahmat Engkau, aku mohon pertolongan. Janganlah Engkau serahkan diriku kepada nafsu walaupun sekelip mata. Bila serah nafsu, diri kita pada nafsu walaupun sekelip mata, mana kita serah pada siapa? Syaitan. Kan? Macam kan zikir pagi tu, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat aini. Okey. Kemudian ya ayyuhallazina, wahai orang-orang allazina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. Ittaqullah. Ittaqullah bermakna takutlah kepada Allah. Takutlah pada Allah. Caranya dengan mentaati perintahnya dan meninggal larangannya. Jadi ittaqullah, takutlah pada Allah dengan cara mentaati perintahnya dan meninggal larangannya. Dan sudah kita jumpa banyak kali kan, ya ayyuhallazina amanu. Apa kata Ibn Mas'ud? Kata Ibn Mas'ud, bila jumpa ayat ya ayyuhallazina amanu, maka far'au, hendaklah kamu dengar betul-betul, fokus betul-betul. Sebab apa? Sebab Allah nak bercakap tentang orang beriman. Kalau kamu beriman, kamu dengar. Kalau kamu tak dengar, kamu tak beriman. Berapa ramai ni orang yang Allah kata ya ayyuhallazina amanu, dia terus jalan tak tengok maksud. Makna apa tu? Dia tak beriman. Cuba bayangkan kita panggil anak kita, wahai anakku, tapi dia buat tak dengar. Apa makna tu? Dia anggap dia bukan anak. Anak yang derhaka. Maka begitu banyak yang Allah seru orang beriman, wahai orang beriman, dia buat tak dengar je, terus jalan. Sebab target dia bukan nak dengar apa Allah cakap, target dia nak khatam. Orang ni biadab dengan Allah. Sebagaimana anak yang tak dengar bila dipanggil oleh ibu bapa, dia buat tak dengar je. Itu pun kita rasa anak biadab. Maka dengan Tuhan lagi biadab. Okey, dengar apa Allah nak cakap. Wahai orang beriman, satu, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Kemudian wal tanzur, dan wal tanzur, apa dah tanzur? Dan hendaklah. Kalau kita belajar bahasa Arab, lam ni dia panggil lamul amri, lam perintah. Dan hendaklah, terjemahannya hendaklah. Tanzur, memerhati. Hendaklah perhati. Nafsun, setiap jiwa. Jadi perintah Allah setelah Allah panggil orang beriman, apa perintah Allah? Setiap jiwa hendaklah perhati. Jadi biasa manusia banyak diperhatikan. Tapi apa yang manusia perhati sama tak dengan apa yang Allah perintah. Allah perintah perhati apa dia? Ma qaddamat. Apa yang
qaddamat telah apa yang telah dilakukan li ghadin untuk ghadin. Ghadan besok. Cuma sini ghadin sebab ada lam, untuk hari besok. Okey, apa sebenarnya perintah Allah di sini? Apa sebenarnya? Kita biasa dengar perintah Allah supaya waqimus salat, dirikan salat. Okey, kita fahamlah. Salatnya macam ni. Ada perintah Allah, kutiba alaikumus siyam, wajib puasakan, kita boleh faham. Ada perintah Allah supaya keluarkan zakat, wa atuz zakah, kita boleh faham. Tapi di sini perintah Allah pada perhati. Perhati, dia bukan amalan. Nampak bukan macam amalan. Perhati, bila perhati dengan apa? Dengan akal. Perhati apa ni? Apa yang telah dilakukan, apa yang setiap jiwa lakukan untuk hari besok. Apa maksud hari besok? Kiamat bila? Besok ke lusa? Kalau tak tahu, kenapa Allah guna perkataan ghadan? Dia bahasa Arab. Kalau semalam apa dia? Kalau semalam, ams, yesterday. Kalau hari ini, today. Al-yawm. Bahasa Arab al-yawm. Kalau besok, ghadan. Ghadan. Jadi manusia ni antara tiga kan? Semalam, hari ini. Jadi kita kena fokus yang mana? Apa dia? Semalam perlu tak kita fokus? Sebab dah lepas. Besok perlu tak kita fokus? Tak perlu, sebab apa? Kita tak tahu kita adakah boleh hidup sampai besok. Yang kita perlu buat apa dah? Sekarang. Kamu masih hidupkan sekarang? Ya. Masih berakal? Ya. Buat kerja sekarang. Jangan besok nak buat apa? Sampai 2 jam tak buat apa-apa. Lepas ni aku nak rancang nak pergi ke mana. Dalam dia berfikir tu habis 2 jam free kosong. Tengok besok mati. Okey? Jadi maksud Ghadan ni sebenar, besok. Tapi dalam ayat ni maksud dia lah hari. Okey, kenapa Allah guna hari kiamat yang sebenar bukan besok pun, bukan minggu depan. Lambat lagi kan? Bila kiamat? Lepas Dajjal. Lambat lagi kan? Lambat lagi. Tapi kenapa Allah guna Ghadan? Ada maksud tu. Kenapa Allah guna perkataan besok? Dekat apa? Kiamat lambat lagi. Perkataan besok tu macam dekat besok. Supaya apa? Supaya kita berhati-hati dan kita beramal. Sebenarnya antara sebab kita tak beramal sebab apa? Kita rasa macam? Allah nak hilangkan perasaan tu. Lambat lagi, lambat. Tak. Kiamat tu seumpama akan berlaku besok. Jadi Allah nak betulkan cara kita berfikir supaya ada perubahan. Kalau kita fikir besok nak mati, kita akan buat apa gini? Tapi kalau kita fikir, doktor kata umur kamu panjang lagi ni, apa berlaku? Enjoy. Kayak lagi. Sempat pusing satu dunia lagi. Lepas PKP ni ada 10 perancangan dia. Nak pergi Tokyo, nak pergi Turki. Sebab apa? Dia fikir mati bukan besok. Mati lambat lagi. Tengok sayang Allah pada kita sampai perkataan pun Allah guna supaya apa? Kita, okey, Ghadan tu kiamat kan? Tapi sebelum kiamat yang besar, ada kiamat yang kecil. Kiamat kecil pula apa dia? Kematian. Kalau kematian tu lagi dekat ke lagi jauh? Lagi dekat bila? Mungkin berlaku besok. Mungkin. Tapi mungkin tak berlaku hari ni. Mungkin. Tengok baca tak berita yang Syafiq? Kenal Syafiq? Tak kenal? Pemain bola JDT. Johor Darul Ta'zim kan? Umur 25 kan? Dia bawa kereta daripada Johor ke Kedah. Accident. Siapa meninggal? Mak mertua dia. Kemudian pembantu rumah umur 30. Kemudian
anak dia 22 hari kan. Cuba bayangkan pembantu rumah tu daripada Indonesia, dia terfikir tak dia akan mati malam pagi subuh tu? Tak. Mak mentua dia fikir tak dia akan mati pagi subuh tu? Tak. Dan isteri dia cedera parah kan? Isteri dia terfikir tak dia akan cedera parah pagi tu? Tak. Semua tak terfikir. Fikirlah apa yang kamu lakukan untuk besok. Kalau pembantu rumah ada harapan nak beramal lagi? Tak ada dah. Mak mentua dia tak ada dah. Siapa sangka? Hilang 3 sekaligus. Cik yang jaga surau kat Sempurna tu baru meninggal. Ya, pakcik tu. Banyak kita dengar berita kematian setiap hari. Jadi kalau Radin untuk kiamat, tapi sebenarnya ada satu lagi kiamat kecil. Kiamat kecil ialah bila berlaku kematian. Dan bila berlaku kematian, dan bukan setakat besok, mungkin hari ini. Mungkin sekejap lagi kita matikan. Jadi bersedialah. Sebenarnya apa yang Allah suruh ni? Allah kata apa? Sebenarnya Allah suruh kita muhasabah. Wal tanzur ni makna muhasabah. Muhasabah. Apa makna muhasabah? Cek. Kita biasa tak cek akaun kita? Tak biasa? Ni mesti banyak sangat ni. Ha? Tapi ya ke? Oh, tak cek akaun sebab tak ada duit tu. Kalau ada agak-agak berapa kali kita cek akaun kita? Kan? Sekarang pula online kan, bukan telefon boleh tahu dah berapa masuk, berapa keluar kan. Kenapa manusia suka cek akaun dia? Sebab apa? Allah tak suruh pun. Ya Allah suruh cek benda lain. Tapi yang Allah tak suruh itulah dia selalu kerap cek. Kenapa? Takut berkurang. Kenapa dia takut berkurang? Simpanan hari tua. Makna apa? Dia takut tak cukup kan? Padahal dia tahu tak dia nak hidup berapa lama lagi? Tak tahu. Jadi dia takut tak cukup. Sedangkan dia tak tahu dia boleh hidup berapa lama, tapi dia tetap cek setiap hari. Adapun akhirat, dia tahu tak dia akan hidup berapa lama? Tahu, kekal abadi. Kan, kekal abadi lagi lama. Tapi dia cek tak bekalan dia cukup ke tak? Pelik. Jadi Allah nak kita berfikir kalau untuk kehidupan yang sekejap kamu selalu muhasabah, cek akaun. Kalau tak cukup, kamu tambah lagi kerja, buat OT dan sebagainya. Maka untuk kehidupan Radin, hari akhirat yang kekal abadi, maka sepatut kamu lebih kerap muhasabah. Cek apa ni? Akaun akhirat. Yang paling utama pada solat. Solat 5 waktu. Okey ke tak? Cek. Yang kita solat 5 waktu khusyuk ke tak? Agak-agak Tuhan terima tak? Kalau Tuhan tak terima ataupun tak khusyuk, kena baiki. Okey. Yang kedua, lepas solat sunat. Cek. Cukup tak solat sunat untuk menampung solat fardu yang tak lengkap? Cukup tak yang 12 rakaat? Kan? Ada tak witir? Ada tak duha? Ada tak tahajud? Cek. Kalau 12 rakaat tak ada, kena buat. Kalau ada tapi tak cukup, cukupkan. Kalau witir tak ada, solat witir. Kalau duha tak ada, kena solat duha. Kalau tahajud belum, kena tahajud. Kalau tahajud 5 minit, kena tambah lagi. Apa lagi? Puasa kan? Puasa. Puasa sunat ada tak? Kalau tak ada, kena mula puasa. Isnin, Khamis ataupun hari putih. Apa lagi? Sedekah. Zakat dah keluar tak? Kalau zakat dah keluar, sedekah bagi tak? Berapa banyak kita sumbang duit kita untuk Allah, untuk agama Allah, dibanding dengan yang kita sumbang untuk diri dan keluarga. Apa lagi? 5. Kebaikan kepada orang. Cek. Kepada orang. Berapa banyak kita buat baik pada orang, yang merupakan amalan yang paling Allah suka. Nabi sebut dalam satu hadis, siapa yang jumpa ranting di tengah jalan ataupun duri, kemudian dia angkat.
maka sebelum dia bangun untuk angkat tu, Allah dah ampunkan dosa dia. Bahkan ada satu hadis, ada orang yang bila masuk syurga, dicek amalan dia apa dah? Mengangkat benda yang menghalang di jalan raya. Amalan simple je, tapi menyebabkan dia boleh masuk syurga. Jadi Allah kata, ceklah amalan kamu, dah cukup ke tak? Kalau tak cukup, buatlah sebelum datang Radin hari kiamat. Ini tanda sebenar rahmat Allah kepada kita. Allah bukan setakat cipta kita, Allah bukan setakat hantar Rasul, bukan setakat bagi Al-Quran, tapi Allah bagi peringatan. Jangan tunggu bila mati datang, barulah kamu nak minta kembali ke dunia. Okey. Kemudian Allah ulang sekali lagi, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi berapa kali Allah sebut wattaqullah? Dua kan? Satu. Okey, bila dua kali diulang, apa maksud dia? Penekanan pentingnya takwa. Asas manusia, Nabi kata, benda yang paling penting, yang paling asas, yang menyebabkan manusia masuk syurga, satu takwa, yang kedua husnul khuluq. Jadi kalau tak ada takwa, memang confirm tak boleh masuk syurga. Jadi bila takwa tu penting, Allah ulang dua kali. Satu. Yang kedua, ulama kata, yang ni Allah perintah supaya kita bertakwa. Yang kedua, Allah suruh kita istiqamah. Sebab ada orang dah bertakwa, tapi lepas tu hilang, hancur. Iman kan turun naik. Jadi Allah perintah dua, supaya apa? Yang ni Allah suruh kita buat, yang ni Allah suruh kita teruskan istiqamah. Kemudian innallaha, sesungguhnya Allah, ini lagi menakutkan. Allah kata, ceklah amalan kamu dah cukup ke belum? Yang besar ke yang kecil, semua cek. Kalau ada yang dosa, bertaubatlah segera. Kenapa? Sesungguhnya Allah khabirun, maha mengetahui. Bima ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan. Bagi orang beriman, ayat ni menakutkan. Di mana yang menakutkan kita? Khabirun. Kita buat jahat yang besar ke, yang kecil ke, orang tahu ke, orang tak tahu ke, kan? Kadang-kadang kita rasa dengki pada orang pun, semua Allah tahu. Kadang-kadang kita pijak selipar orang pun, Allah tahu, kan? Kadang-kadang kita potong queue, kan? Orang potong queue, kita marah. Tiba-tiba ada peluang untuk kita potong. Allah tahu. Dan menakutkan, cuba buka surah Al-Kahfi ayat 49. Surah Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitab wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ya waylatana ma lihadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Okey, cuba terjemah. Wa wudi'a, dan wudi'a mana diletakkan ataupun diberi kitab.
Ini hari kiamat lah. Kitab di sini apa maksud dia? Ya? Rekod amalan, bukan Al-Quran. Bila diberi rekod amalan kepada setiap orang, Allah kata apa? Fataral mujrimin. Maka ketika itu engkau Muhammad akan melihat mujrimin, orang yang berdosa, musyfiqina, dalam keadaan ketakutan. Takut sebab apa ni? Allah baru bagi kitab, belum berjatuh hukuman. Tapi orang yang berdosa ni dah takut dah. Takut apa? Mimma fihi. Dari apa yang dalam kitab. Bila Allah bagi rekod amalan, orang tu akan rasa apa? Semua kesalahan dia, dosa dia akan terbongkar. Jadi bila dia fikir dosa dia semua tercatat, dia musyfiqi, dia takut. Kemudian kemuncaknya apa? Wa yaquluna. Dan mereka berkata, ya wailatana. Celakalah kami. Sekarang dia sumpah siapa ni? Masa kat dunia ada tak orang sumpah diri sendiri? Tak ada. Tapi bila di akhirat dia tak sumpah orang dah. Dia sumpah diri sendiri. Celakalah kami. Kenapa kami celaka? Mali hazal kitab. Apa jenis kitab ni? Apa jenis kitab ni? Dia terkejut sampai dia bersumpah. Dia kata apa jenis kitab ni? Sebab la yughadiru. Kitab ini tidak yughadiru apa dia? Tidak meninggalkan saghiratan. Walaupun dosa yang kecil. Walaupun sebesar zarrah. Kadang-kadang kita ambil duit 10 sen kan masa sekolah menengah kan. Kadang-kadang orang pulang baki 20. Sepatut 10 sen je. Kita pun ambil belah je. Ada dalam rekod amalan kita. Wala kabirah. Apatah lagi dosa yang besar. Illa ahsaha. Kecuali Allah ahsaha dalam bahasa Arab ni. Mana Allah hitung. Allah bagi tahu di mana kesalahan kamu. Pukul berapa. Dengan siapa. Apa bentuk. Semua detail. Lengkap itu ahsaha. Sebab tu dia kata celakalah, habislah. Kemudian mereka berkata wawajadu, dan Allah berkata mereka mendapati ma'amilu, apa yang mereka amalkan semuanya hadir. Kita kadang-kadang kita catat apa yang kita buat kan. Tapi kita mampu tak catat semua daripada pagi sampai petang? Tak. Kadang-kadang kita catat semua pun kadang-kadang lepas tu hilang. Tapi yang Allah catat ini semua ada tak? Hadir. Semua ada. Kecuali yang kita dah bertobat. Yang bertobat delete. Kemudian walaupun dicatat yang kecil, Allah kata apa? Wala yazlimu rabbuka ahada. Allah tidak pernah zalim seorang pun. Jadi kalau kamu buat jahat, kamu tak bertaubat, Allah akan bagi balasan disebabkan perbuatan kamu. Okey? Kadang-kadang kita beli barang yang tak diperlukan. Akan dihisap tak? Beli makanan kan. Kadang-kadang beli lebih pada keperluan. Membazir, kita akan dihisap. Kadang-kadang beli apa lagi? Pakaian. Lebih kepada keperluan, akan dihisap. Kadang-kadang membesarkan rumah kan. Orang tak ramai. Tapi rumah tu besar macam ada 20 orang. Pun akan dihisap. Beli kereta lebih pada keperluan. Akan dihisap. Okey. Kita ambil satu ayat lagi. Wala takunu, dan janganlah kamu jadikan, jangan kamu jadi kallazi, seperti allazina, orang-orang yang nasullah, mereka lupa Allah. Allah pesan lagi pada orang beriman tadi, cek amalan kamu untuk hari akhirat cukup ke tak. Kemudian Allah pesan lagi, jangan kamu menjadi orang yang mereka lupa Allah. Kenapa? Kenapa Allah kata jangan jadi orang yang lupa pada Allah? Apa kesan
Apa akibat bila kita lupa pada Allah? Syaitan jadi teman. Tapi ada lagi kesan yang lebih besar, iaitu Allah kata fa'ansahum anfusahum, maka dia akan melupakan mereka anfusahum, akan diri mereka. Ini kesan yang paling besar lah. Bila mereka lupa Allah, Allah tengok bahasa Al-Quran, maka Allah melupakan mereka. Lupakan tentang apa? Tentang diri mereka. Apa maksud ni? Kalau saya jadikan Jaafar lupakan kunci, bahaya tak? Tak bahaya sangat. Tapi Allah kata Allah melupakan mereka akan diri mereka. Makna mereka jadi lupa pada diri. Apa maksud? Lupa? Sombong? Lupa nak buat kebaikan pada? Kenapa Allah kata lupa nak buat kebaikan untuk diri sendiri adalah lupa diri? Sebab bila dia tak beramal soleh, siapa yang rugi? Jadi seolah bila dia tak beramal soleh, sebenarnya dia lupa untuk selamatkan dirinya. Saya bagi analogi lah. Orang dia dapat kerja tapi tak pergi kerja. Ataupun dia dapat kerja tapi dia lupa nak pergi kerja. Tiap hari dia lupa. Apa jadi dengan dia? Mana bahaya tak? Jadi kalau Allah jadikan dia lupa nak pergi kerja, bahaya untuk dia. Apatah lagi Allah lupa untuk dia bersedia untuk hari akhirat, lagi bahaya. Lupa nak salat, lupa nak tutup aurat, lupa nak berzikir, lupa nak tadabbur, habis, hancur. Jadi musibah paling besar ialah lupa bersedia untuk akhirat. Puncanya apa? Lupa Allah. Jadi jangan main-main dengan Tuhan. Kita lupa orang, kadang-kadang kita lupa bos kita kan, mungkin dia tak bagi bonus, mungkin tak bagi gaji. Lupa pemimpin, mungkin dia tak bagi kemudahan. Tapi bila lupa Allah, kita jadi lupa nak solat, lupa nak berzikir, akhirnya pergi ke akhirat besok kosong. Kemudian Allah kata ulaika, mereka itulah orang-orang yang fasik. Fasik ni apa makna? Orang yang fasik ialah orang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah. Fasik ialah orang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah. Jadi di sini kita dapat satu definisi. Siapa yang fasik? Ialah lupa nak beribadat. Jadi semua yang lupa beribadat adalah orang yang fasik. Dan boleh juga kita kata antara ciri-ciri orang munafik ialah fasik. Kenapa? Sebab orang munafik lupa pada Allah. Bila mereka lupa Allah, Allah jadikan mereka lupa untuk beribadat. Cuba buka surah At-Taubah. Ayat 67 ke? Surah At-Taubah. Bahagian akhir tu. Bahagian akhir Allah kata apa? Nasullaha fanasiyahu innal munafiqina humul fasiqun. Sama dengan ayat ni kan. Nasullah, mereka lupa Allah. Lalu Allah lupakan mereka. Kemudian Allah kata sesungguhnya orang munafik adalah orang yang fasik. Jadi ciri-ciri munafik ialah lupa pada Allah. Dan bila lupa pada Allah, itu adalah ciri-ciri orang yang fasik. Okey? Kita berhenti setakat tu. Dia sebenar fasik ini ada dua. Satu fasik yang kecil,
asghar, yang kedua fasik yang akbar. Fasik yang kecil ialah dia buat dosa kecil tapi berterusan, ataupun buat dosa besar tapi dia masih Islam. Itu fasik yang kecil. Fasik yang besar ialah dia buat sesuatu perkara yang menyebabkan dia terkeluar daripada Islam. Maka dia adalah fasik yang besar, dan sebenar fasik yang besar ni juga adalah kafir. Begitu juga yang zalim. Zalim ada zalim yang kecil, ada zalim yang besar. Kufur pun ada kufur yang kecil dan kufur yang besar. Kufur yang kecil apa dia? Kufur nikmat. Kufur yang besar, syirik pada Allah. Zalim pun sama. Zalim yang kecil apa dia? Zalim apa saja dosa yang tak mengeluarkan kita daripada Islam, seperti mengumpat, apa lagi, buang masa kan. Tapi kalau zalim yang syirik pada Allah, itu adalah zalim yang besar. Ada soalan? Kenapa nombor tu tak naik je dia? Tak tahu. Naik 500 lebih. Ada Kat sini. Kira dah 40. Ni ada. Cik sama siang. Mungkin. Adakah ayat 18 hingga 24 ini ayat yang diamalkan oleh Rasulullah, dan bila yang paling afdal yang diamalkan? 18 mana ni? Tak, tidak ada hadis. Maksud ni surah ni, surah Al-Hasyr. Tidak ada hadis yang Nabi beramal dengan ayat 18 sehingga 24. Tidak ada hadis. Dia yang paling asasnya ayat Quran bukan untuk diamal ataupun dibaca di waktu tertentu ataupun untuk mendapat apa-apa kebaikan. Yang paling asas ayat Quran diturunkan untuk kita faham dan kita amalkan ajaran daripada ayat tu. Bukan amal tu baca, tak. Ambil pengajaran daripada ayat tu, kita amalkan. Contoh ayat 18. Allah suruh apa? Allah suruh kita sentiasa muhasabah amalan kita. Solat subuh tadi khusyuk ke tak? Lewat ke awal? Kalau tak khusyuk, kita baiki solat zuhur supaya lebih khusyuk. Itu maksud amal dengan ayat Quran. Kalau lewat solat zuhur nanti, kita jangan lewatkan. Itu maksud amal. Bukan baca ayat tu, tak. Tidak ada hadis yang Nabi selalu baca ayat ni dalam bentuk amalan, tak ada. Wallahualam. Apa beza syaitan dengan iblis? Iblis adalah nama kepada jin yang jahat. Syaitan adalah sifat kepada makhluk Allah yang kufur kepada Allah. Sama ada dia manusia ataupun jin. Jadi syaitan ni sifat. Mungkin dia manusia, mungkin dia jin. Sifat apa ni? Yang siapa saja yang ingkar perintah Allah, yang jauh daripada rahmat Allah, maka dinamakan syaitan. Mungkin dia manusia, mungkin jin. Adapun iblis ketua kepada jin. Sebagaimana malaikat Jibril ketua kepada malaikat, dan Rasulullah ketua kepada semua manusia. Zikir pagi petang kita amal sebelum doa atau terus baca selepas solat fardu? Tak. Zikir pagi petang kita baca selepas zikir selepas solat. Dia ada zikir khususkan selepas solat fardu. Lepas bagi salamnya astagfirullah, 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 kemudian Allah atas salam, kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Dah habis semua, baru baca zikir pagi dan petang. Adakah belajar ilmu tajwid itu wajib walaupun kita dah tahu cara baca dan sibuk? Tak. Dah macam ni, ulama sepakat wajib baca Quran dengan betul. Wajib baca Quran dengan betul, dengan tajwidnya makhraj. Sama ada cara kamu baca betul tu hasil daripada kamu belajar ataupun kamu mendengar, itu tak penting. Yang penting hasilnya kamu baca Quran dengan betul. Yang tu yang wajib. Belajar tidak ada ketetapan. Kadang-kadang orang boleh baca dengan betul dengan dia mendengar tanpa dia belajar. Tapi biasanya belajar tajwid ni kena talaqi. Kena talaqi. Jadi kaedah mengatakan kalau satu yang wajib tidak sempurna kecuali dengan sesuatu ini, maka sesuatu yang tak wajib pun jadi wajib. Contoh, baca Quran dengan betul wajib.
Dan kita tak mungkin baca Quran dengan betul kecuali dengan kita belajar. Maka ketika itu belajar adalah wajib. Boleh jelas? Baca Quran dengan betul wajib. Belajar tak mestinya wajib. Mungkin jadi wajib, mungkin tak. Wallahu alam. Barang perhiasan yang tak bermanfaat kita nak lupuskan dengan cara macam mana? Dan kalau suami tak izinkan, lupuskan. Kalau barang perhiasan, macam mana tak bermanfaat? Kalau tak bermanfaat, dia bukan perhiasan. Dia dah habis tempoh. Pasu bunga plastik. Tak ada faedah. Dia tak cantik je lah, lucu-lucu. Pinggan mangkuk yang dalam mari banyak-banyak. Tak, kalau pinggan mangkuk ada faedah, kan? Kalau pinggan mangkuk ada faedah, boleh bagi pada orang. Tak, kalau suami yang tak setuju, katalah itu barang dia kan, dia ada hak lah. Dia tak setuju, kita tak boleh buat apa, dia tanggung dosa. Tapi kalau barang kita beli dengan duit kita, suami tak ada hak nak halang. Dan itu tanggungjawab kita bagi je. Kalau kita bagi tanpa suami izin, sedangkan itu barang kita tak berdosa. Sebab barang kita. Pasu-pasu bunga kan, ada yang banyak pasu bunga di luar kan. Pokok ada tapi pokok tu mati. Pasu bunga bagi ke orang lah. Bagi ke orang. Adakah doa supaya Allah permudahkan hisab? Ada. Yang Nabi ajar, Allahumma hasibni hisaban yasira. Simple je doa tu. Daripada hadis sahih. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, permudahkan hisabku di akhirat dengan hisab yang mudah. Baca doa tu. Nabi selalu baca doa tu. Walaupun Nabi tak akan dihisab. Sebagai contoh kepada kita. Jadi kalau orang macam Nabi yang tak dihisab pun selalu baca doa tu, orang macam kita lagi kena kerap membacanya. Zaman Abu Bakar yang menyuruh juga tentera Islam menyerang tempat orang Islam yang azan disebabkan mereka tidak membayar zakat. Benarkah riwayat ini? Tak. Saya tak pasti. Betul tak Abu Bakar serang tempat yang dilakukan azan? Saya tak pasti. Tapi kalau kaum tu tak bayar zakat, memang patut diserangi. Sebab zakat adalah salah satu rukun Islam. Zakat adalah salah satu rukun Islam. Wajib diperangi. Sama ada dilakukan azan ataupun tak, saya tak pasti. Lagi? Adakah solat untuk wanita sama dengan seorang lelaki? Sebenarnya kalau berdasarkan hadis yang sahih, Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Hendaklah kamu salat, kamu semua salat. Arahan Nabi kepada semua, lelaki dan perempuan, sama. Hendaklah kamu semua salat sebagaimana kamu lihat aku salat. Maka kata ulama, berdasarkan hadis ni, salat dengan antara lelaki dengan wanita tidak ada beza, sama je. Cara Nabi angkat takbir, cara rokok, cara sujud sama. Tapi ada hadis yang dhaif, yang Nabi tegur wanita bila wanita rokok, ketika wanita sujud Nabi tegur, iaitu mereka buka. Maka Nabi kata wanita tidak sama dengan lelaki. Tapi hadis tu kata ulama hadis dhaif. Jadi secara umum wanita dengan lelaki cara solat sama. Kecuali kita solat berjemaah tak boleh buka. Kalau kita solat seorang, lelaki ke perempuan, masa sujud kena buka. Tapi kalau solat berjemaah, saf berapat, jangan buka, kena tutup. Wallahu a'lam. Kadang-kadang kita baca 2 kali Al-Fatihah itu bukan sengaja, tapi kita waswas. Kalau waswas lagi tak boleh layan. Kalau waswas lagi tak boleh layan, itu syaitan. Syaitan nak apa? Supaya kita tak pernah yakin dengan bacaan kita. Akhirnya, setiap kali solat 2 kali. Dan akhirnya apa dah? Kita rasa penat dengan solat. Kena baca 2 kali, kadang-kadang sampai 3 kali. Target syaitan supaya kita rasa berat dengan solat dan rasa malas. Jangan layan tipu daya syaitan. Bolehkah ucap innalillah kepada bukan Muslim? Boleh. Innalillah, tak ada apa-apa, bukan doa. Itu sebagai peringatan untuk kita. Sesungguhnya, innalillah, sesungguhnya kita semua milik Allah. Orang kafir pun milik Allah. Dan wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya, kita semua kembali kepada Allah. Orang kafir pun kembali kepada Allah. Itu bukan doa. Boleh ya? Yang tak boleh kita ucap apa?
Apa dia panggil? Peace. Ha? Rest in peace. Itu tak boleh. Apa makna rehat dan aman? Tak boleh. Hukumnya berdosa. Sebab orang kafir ni Allah tak ampunkan dia dan Allah akan azabkan dia. Tiba-tiba kita kata rehat dan aman. Salah. Kalau setakat inna lillah wa inna ilaihi raji'un, itu tak salah. Maknanya kalau kita ada anak yang tahfiz, fasih lagi tentang bacaan, kena dahulukan. Ya. Kalau anak kita hafiz Quran, fasih bacaan, betul tajwidnya, dan dia faham pula Al-Quran, tapi satu lagi syarat, dia kena tahu hukum hakam solat. Maka dia kena didahulukan daripada suami kita yang hanya hafal 3 kul. Kan? Kemudian bacaan pula tunggal langgang kan. Kena dahulukan anak kita yang hafiz. Tapi kalau anak kita contohlah dia umur 7 tahun, dia hafiz banyak, tapi solat ni bergerak banyak, mana hukum solat dia tak jaga, itu tak boleh. Banyak dalam Al-Quran Allah sebut tentang akidah dan mentauhidkan Allah, berbanding hukum hakam fiqah. Apa maksudnya? Tak, dia sebenarnya asas kepada amalan. Hukum fiqah tu berkaitan dengan amalan, dan asas amalan kita diterima pada akidah yang betul. Sebab itulah kena betulkan akidah. Dan masyarakat Arab ketika turun Al-Quran, ketika Nabi diutuskan, apa yang rosak? Yang rosak ialah akidah mereka. Bila akidah rosak, semua amalan walaupun betul tak akan diterima. Akidah ni macam tapak. Tapak untuk kita simpan amalan kita ataupun akaun. Kalau tak ada akaun, amalan banyak mana pun tak ada tempat nak simpan. Jadi kena betulkan akidah. Sebab tu penekanan awal Islam semasa Nabi di Mekah 13 tahun, penekanan kepada akidah. Lepas tu baru datang amalan. Dan dalam Quran ni sebenarnya dia terbagi pada 3 bahagian. Pertama, bahagian akidah, 1/3. 1/3 lagi tentang amalan-amalan. 1/3 lagi tentang kisah-kisah sebagai panduan, sebagai pengajaran. Wallahu alam. Saya seorang lelaki, yang lain perempuan. Siapa iqamat? Nak solat Jumaat tu. Dia orang yang imam pilih. Tak, perempuan tak boleh iqamat. Yang boleh azan dan iqamat lelaki. Jadi kalau kamu seorang lelaki, kamu yang iqamat, kamu jadi imam. Boleh, tak ada masalah. Kamu nak azan, dia iqamat, dia jadi imam, tak salah. Soalan, kalau perempuan solat seorang di rumah, perlukah? Tak perlu. Perempuan solat seorang ke ramai ke tak perlu iqamah. Iqamah dan azan untuk lelaki sahaja. Solat sunat ba'diyah. Perlu solat selepas zikir, selepas solat, ataupun terus solat ba'diyah selepas solat wajib. Tak, sunnah Nabi. Sunnah Nabi apa dia? Lepas Nabi solat fardu, Nabi zikir. Lepas zikir barulah Nabi solat ba'diyah. Jadi bila kita lepas salam solat fardu tu, kita terus solat sunat ba'diyah, itu tak menepati sunnah Nabi. Kecuali kita kalaulah ada hal kita nak keluar cepat, kita solat sunat ba'diyah terus, itu tak apa. Tapi kalau tak ada hal, zikir dulu baru solat ba'diyah. Bila kita tahu azan berkumandang pada waktu zuhur, tetapi azan tak kedengaran di surau berdekatan rumah kita, kita kena suruh suami ataupun anak lelaki kita azan ke ustaz? Jika anak lelaki berumur 6 tahun, bolehkah? Okey. Bila di surau kita tak dengar azan, boleh je nak suruh suami, tapi sepatutnya suami tak payah disuruh lah. Pergilah awal-awal kan. Pergi awal dalam ungkap azan. Kemudian yang anak lelaki umur 6 tahun, boleh tak azan? Boleh. 5 tahun pun boleh kalau azan dia betul. Sebab tu Nabi kata siapa saja boleh azan. Azan tak, syarat dia tidak ketat. Yang penting boleh sebut dengan betul. Ada tak tempoh masa untuk zikir pagi dan petang? Ya. Kalau zikir pagi, selepas zikir, selepas solat subuh, kita mula zikir pagi sampailah terbit matahari. Sampai terbit matahari. Ada pendapat mengatakan kalau tak sempat boleh dilanjutkan walaupun sampai pukul 9, pukul 10. Tapi yang terbaik sebelum terbit matahari. Adapun zikir petang bermula selepas asar sampai maghrib.
bermula lepas asar sampai maghrib. Kalau sama-sama perempuan solat di surau, yang afdalnya berjemaah ataupun sendiri. Yang afdal berjemaah, walaupun sama-sama perempuan dan seorang perempuan jadi imam. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, solat 2 orang lebih baik daripada solat seorang, solat 3 orang lebih baik daripada solat 4, solat 4 lebih baik daripada solat 3 orang. Itu umum. Tapi dia tak akan dapat pahala berjemaah 27 tu. Dia cuma dapat kelebihan apa dah? 2 lebih baik pada 1. Berapa kelebihannya? Wallahu a'lam. Sebab pahala jemaah 27 khas untuk lelaki ataupun siapa saja yang salat berjemaah di masjid di awal waktu. Selain pada itu, dia tak akan dapat pahala 27. Doa yang diamalkan untuk menghindarkan diri pada sifat fasik. Saya tak ingatlah banyak doa tu. Tapi kita boleh baca apa-apa saja doa, termasuklah dalam bahasa Melayu. Allahumma jibni al-fusuqa wal-isyan wal-kufra. Boleh je kita reka ambil daripada Quran, surah Al-Hujurat. Allah bila sayang pada seseorang, Allah jadikan dia cinta pada kebaikan, dan Allah jadikan dia benci kepada kekufuran, kefasikan dan maksiat, dalam surah Al-Hujurat. Zikir pagi petang boleh ke tukar zikir setiap hari? Contoh Al-Ma'surat. Tak boleh. Tak boleh. Bila zikir pagi petang, itu Nabi baca pagi dan petang setiap hari. Jadi kenapa nak perlu tukar lagi? Sebab itu daripada Nabi. Ma'surat ni bercampur, ada yang dhaif. Ratib al-atas bukan daripada Nabi. Jangan utamakan yang bukan daripada Nabi. Nabi adalah wahyu. Apa yang Nabi cakap, termasuklah zikir, adalah wahyu. Allah larang keras. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang beriman, jangan kamu mendahulukan orang lain daripada Allah dan Rasul. Zikir Allah, zikir daripada Nabi, dengan zikir orang kamu dahulukan zikir orang. Allah kata jangan. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Boleh tak orang perempuan membaca Al-Quran semasa datang bulan? Ada ustaz kata boleh. Dia ulama beza pendapat lah. Jumhur ulama, majoriti ulama, kalau perempuan tu hafiz Al-Quran, ataupun dia mengajar Al-Quran, ataupun dia belajar Al-Quran, bila dia uzur, ulama mengatakan boleh baca. Bila tu? Satu, dia hafiz Al-Quran, jadi dia perlu kena sentiasa murajaah, ulang balik. Kalau seminggu dia uzur, dia tak baca, boleh lupa, maka ulama kata boleh. Ataupun dia belajar Al-Quran, kalau seminggu dia uzur, dia tak baca, menyebabkan lambat untuk dia pandaikan, maka boleh. Ataupun dia mengajar Al-Quran, boleh. Adapun yang bukan tiga ni, bukan hafiz, bukan belajar dan bukan mengajar, ada mengatakan tak boleh. Wallahu a'lam. Boleh tak kita solat sunat rawatib ketika azan masih berkumandang? Azan cuma rakaman sahaja. Boleh. Sebab solat selagi kita dengar azan, kita kena jawab. Barulah kita boleh solat sunat rawatib. Bila tu? Bila kita dengar azan yang betul-betul lah, yang live. Tapi kalau dengar azan rakaman, tak perlu kita tunggu sampai habis. Terus boleh kita solat sunat. Benarkah hadis kisah Ukasyah yang ingin memukul Nabi sebelum baginda wafat? Tak betul. Itu hadis dhaif. Tak sahih. Tak sahih. Seorang wanita yang salat fardu sendiri di rumah, tak perlu. Wanita tak perlu azan dan tak perlu iqamah, sama ada di masjid ataupun di rumah, sama ada solat seorang ataupun ramai. Dulu, kini dan selama-lama. Jangan tanya lagi. Adakah hadis yang menyatakan jika tidak menjawab azan yang didengar dari masjid ataupun surau kawasan kita, maka tak akan mendapat? Tak ada. Bukan sahih tu. Cuma tak dapat pahala lah. Tak dapat pahala. Siapa yang tak jawab azan, dia tak dapat pahala. Tak adalah mengatakan sampai tak dapat syafaat Nabi, itu tidak betul. Tidak ada dalil.
kerap sendawa setiap kali dalam solat, adakah sah solat tersebut? Saya nak tanya, sendawa ni boleh kontrol ke? Tak boleh kontrol, maka solat kita sah. Sendawa tak membatalkan solat, kecuali sendawa yang kat bawah tu, yang kat belakang, itu membatalkan solat. Bagaimana nak sertai NGO Ghulam Ad-Dakwah? Pertama, syarat pertama nak ikut Ghulam Ad-Dakwah, wajib ikut kelas tadabbur setiap hari. Yang kedua, bila kita ada misi dakwah, join kita. Yang ketiga, kena infak. Kena infak banyak mana? Tanya diri kita, kita nak banyak mana pahala? Kalau nak banyak pahala, bagi banyak. Kalau nak sikit pahala, bagi sikit. Sebab bila kita infak, bukan untuk saya, bukan untuk Ghulam, tapi sebenarnya untuk diri kita sendiri. Boleh kita berdoa selepas zikir pagi petang? Boleh je. Cuma orang beriman cerdik. Orang beriman cerdik. Apa kecerdikan orang beriman bila berdoa? Dia pilih waktu mustajab. Waktu mustajab bila? Antara azan dengan iqamah. Bila waktu mustajab lagi? Dalam solat, dalam sujud. Ketika tahiyat akhir. Bila lagi waktu mustajab? Ketika hujan. Bila lagi? Ketika puasa, ketika musafir, ketika dizalimi, selepas asar hari Jumaat, tengah malam. Jadi orang beriman tak berdoa sembarangan. Dia berdoa waktu yang Allah mustajab. Wallahu a'lam. Kalau doa dalam sujud akhir, ambil daripada ayat Quran, boleh? Boleh tak? Contoh, dia ulama beza pendapat lah, sebab Nabi larang baca ayat Quran ketika rokok dan sujud. Tapi ulama mengatakan kalau doa kalau daripada Quran tapi dalam bentuk doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, dan kita baca ketika sujud, kita baca niat nak baca doa, bukan nak baca Al-Quran, kata ulama boleh. Yang tak boleh, kita niat baca Quran ataupun baca ayat-ayat Quran yang lain ketika rokok dan sujud, itu tak boleh. Wallahu a'lam. Ayat Quran yang Ustaz baca tadi dari surah apa dan ayat ke berapa? Yang mana satu ni? Yang mana satu? Siapa tak tahu? Yang mana satu? Oh, yang jangan mendahulukan Allah dan Rasul. Surah Al-Hujurat ayat 1 dan 2. Surah Al-Hujurat ayat 1 dan 2. Surah apa yang afdal kita baca masa solat qabliyah subuh? Okey, solat sunat qabliyah subuh ataupun solat sunat fajar, jangan baca surah lain. Baca yang Nabi baca saja, iaitu rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ini khas. Kalau kita baca dalam solat sunat fajar, surah yang lain yang Nabi baca tak dapat pahala. Ini untuk solat sunat subuh ataupun qabliyah subuh. Rakaat pertama baca surah Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Tak ada. Okey, kelas kita seterusnya ialah malam ni pukul 9 malam. Surah baru, surah Al-An'am, surah Al-An'am. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.